Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 26 Oktober 2022 bersama dengan saya Nusha Mama Amin. Presiden PKR Anwar Ibrahim yang bakal bertanding di Tambun mengingatkan bahawa dia bukan orang luar di Perak. Anwar berkata demikian sebagai respon kepada penyandang kerusi tersebut, Ahmad Faizal Azumu, yang sebelum ini menggambarkannya sebagai orang luar. Saya di Perak ni 9 tahun. 7 tahun di Kolej Melayu Kuala Kangsar daripada tingkat 1 sampai tingkatan 6. 7 tahun. Kemudian kerajaan masa itu dia timbang rasa dia hantar saya ISA ke Munting 2 tahun. Pala otak dia sungguh. Jadi saya 9 tahun. Ya. 9 tahun. Tekun. Tak pergi mana-mana. Sejak ada di Perak tak keluar langsung dalam 9 tahun tu. Anak kelahiran Bukit Mertajam Pulau Pinang itu memilih untuk bertanding di Tambun sebagai sebahagian daripada strategi PH untuk menjadikan Perak sebagai negeri barisan hadapan pada PRU kali ini. Jumaat lalu dalam satu video ringkas, Ahmad Faizal yang juga bekas Menteri Besar secara sinis mengingatkan Anwar supaya menyebut perkataan air dalam logat Perak dan bukan logat Pulau Pinang. Baik, terdahulu seorang pemimpin UMNO berkata, PRU 15 merupakan peluang terbaik bagi rakyat Perak untuk menamatkan hayat politik Anwar. Ketua pembangkang itu disifatkan tiada jasa di Tambun serta bukan aset penting yang mesti diberikan kemenangan. Dalam satu hantaran di Facebook, Ahli Majlis Tertinggi UMNO Syamsul Anwar Nasara berkata, biar Tambun menjadi bukti sejarah Anwar, hilang pengaruhnya. Ia susulan kenyataan pengerusi PH Perak Mujahid Yusof Rawa yang berkata, rakyat Perak bertuah kerana Anwar yang juga Presiden PKR akan bertanding di negeri itu. Ini kerana belum pernah sebarang ahli Parlimen Perak yang pernah menjadi Perdana Menteri, kata naib Presiden amanah itu yang dipetik portal Malaysia Gazette. Syamsul berkata pemimpin PH sering menukar kerusi yang ditandingi mereka sehingga tidak mampu berkhidmat untuk pengundi mereka. Untuk rekod, Anwar minggu lalu mengucapkan selamat tinggal kepada pengundinya di Port Dickson dan mengesahkan bahawa dia akan bertanding di Tambun pada PRU 15. Syamsul seterusnya mengingatkan bahawa pengundi mereka juga mesti menolak bersatu dan menamatkan hayat politik pengerusi Pergerakan Tanah Air GTA Dr. Mahathir Mohamad. Kita ke perkembangan berikutnya. Satu lagi percubaan untuk menggulingkan pentadbiran kerajaan dikatakan sedang diusahakan sebelum pembubaran Parlimen baru-baru ini. Demikian pendedahan Presiden Amanah Muhammad Sabu pada Majlis Jelajah Mega PHD Alur Gajah Melaka malam semalam. Tanpa menyebut nama, Muhammad atau lebih dikenali sebagai Mak Sabu berkata, seorang tokoh politik telah berjumpa dengannya dan Presiden PKR Anwar Ibrahim. Kata Mak Sabu, tokoh politik itu antara lain meminta sokongan mereka untuk membentuk kerajaan baharu. Yang nak jadi Perdana Menteri jumpa kita berkali-kali. Bang Mat, tolonglah sokong kami kali ini. Saya nak jadi Perdana Menteri, kata dia. Dan jumpa Datuk Seri Anwar dan sebagainya. Kita kata enough is enough. Tak apalah kamu bubar, kita face election. Banjir pun nak buat macam mana kalau banjir? Kalau banjir, kita berenang pergi tempat mengundi. Boleh ke tak? Sebab kalau berlaku banjir, itulah kehendak Zahid Hamidi. Sebab mereka akan gunakan jentera kerajaan untuk mengangkut penyokong-penyokong mereka. Namun katanya, PH menolak permintaan itu. Dalam ucapannya, Mat Sabu turut mendakwa tindakan 12 Menteri Perikatan Nasional menghantar surat kepada Yang di-Pertuan Agong kerana membantah pembubaran Parlimen sebagai biadab. PKR hari ini mengumumkan anak kepada Allahyarham Nik Aziz Nikmat iaitu Nik Omar sebagai salah seorang daripada 7 calon parti itu di Perak. Pada PRU lalu, Nik Omar bertanding di Don Cempaka di Kelantan di bawah tiket amanah. Dia dengan sendirinya, bukan atas nama Tuan Guru Nik Aziz, dengan sendirinya adalah seorang ilmuwan agama yang terkenal, pendakwah yang disegani dan memainkan peranan terus-menerus
dalam apa kedudukan sekalipun. Beliau tentunya difahami anak mantan Mursyidul Am PAS dan Menteri Besar Tuanku Haji Nik Abdul Aziz Nikmat, dan pernah bertugas sebagai Yang di-Pertua Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia. Sementara itu, Setiausaha Agung DAP Anthony Loke menamakan 4 calon parti itu di kerusi Parlimen Pahang, iaitu di Bentong, Cameron Highlands, Raub dan Lipis. Bagi kerusi Bentong, penyandang kerusi Dun Ketari yang Syafura Uthman akan menggantikan penyandangnya Wong Tak bagi berdepan bekas Presiden MCA Liao Tiong Lai. DAP Pusat telah memutuskan untuk memberikan keyakinan penuh kepada calon wanita Melayu yang Syafura binti Osman, atau lebih dikenali sebagai Rara. Umur 33 tahun, sudah berkahwin. Berita seterusnya. Veteran DAP Lingkit siang membidas Presiden PAS Abdul Hadi Awang dengan melabelnya sebagai sesumpah yang mencemarkan nama Islam. Ini susulan kenyataan Hadi yang mendakwa majoriti pemimpin dan ahli DAP yang berbangsa Cina sebagai komunis atau pro-komunis. Menulis di blognya, Lim secara sinis bertanya bilakah Hadi membuat keputusan itu, iaitu sebelum atau selepas PAS menamatkan kerjasama politik mereka dengan DAP. Tambah Lim, kenyataan Hadi itu mencemarkan nama Islam apabila dia mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang tidak masuk akal. Untuk rekod, selain kerjasama dengan PAS melalui PH, DAP juga pernah bekerjasama dengan parti itu dalam 2 gabungan politik sebelum ini, iaitu Barisan Alternatif dan Pakatan Rakyat. Dalam satu lagi sindiran tajam, Lim berkata Hadi seolah-olah mempunyai lebih banyak maklumat mengenai komunis berbanding unit cawangan khas polis di Bukit Aman yang telah berjaya melawan komunis di Malaysia. Menurut Lim, dia pernah ditahan 2 kali di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA, namun tidak pernah dituduh sebagai komunis atau pro-komunis. Kenyataan Hadi itu baru-baru ini turut mengundang kemarahan pelbagai pihak, termasuk pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim. Seterusnya, ikuti kandungan berjenama yang dibawakan khas oleh Majlis Pemulihan Negara MPN. 12 kertas kerja penyelidikan telah dibentangkan oleh Majlis Pemulihan Negara melalui Seminar Kebangsaan Pemulihan Negara dan Keterangkuman Sosial yang berlangsung di Everly Putrajaya pada 13 Oktober 2022 yang lalu. Sebagai rumusan dan langkah kehadapan dalam konteks pemulihan negara, seminar tersebut menggesa kerajaan segera memulihkan negara dengan menekankan aspek keterangkuman sosial dan bermaruah. Antaranya termasuk memberi penekanan terhadap aspek kuantiti dan kualiti pendidikan, memacu sektor perniagaan dan mengatasi masalah aliran tunai dengan meningkatkan akses geran dan pinjaman serta moratorium bersasar. Memperkenalkan insentif berkaitan digital PMKS untuk peningkatan produktiviti. Mengenal pasti pelaburan langsung asing dan domestik yang berteknologi tinggi. Insentif untuk majikan yang menghantar pekerja untuk peningkatan kemahiran, upskilling dan reskilling. Mengurangkan jurang pembangunan di Sabah dan Sarawak melalui pendekatan berdasarkan situasi. Menambah baik infrastruktur asas dan akses kepada perkhidmatan kesihatan. Menangani isu jaminan bekalan makanan bagi mengatasi dilema ketidaktentuan rantaian bekalan. Tingkatkan pembangunan ekonomi berasaskan tenaga boleh diperbarui dan matlamat ekonomi hijau. Kenal pasti anjakan baru dalam bidang ekonomi yang bersesuaian mengikut acuan tempatan. Penggiat industri dan orang ramai menyambut baik pembukaan semula ekonomi selepas di badai pandemik, namun mereka turut mengharapkan bantuan strategik dan holistik. I'm married and 3 kids. The pandemic time is, the very bad business, and also the pricing is also increased. The price has to reduce, and also have to give a good education for each and every kids lah. No one missing lah. 2月1号，政府开放的时候，肯定有政府帮助中小企业贷款。Bagi saya senang akses kepada kemudahan kesihatan. Harapan saya bekerja sekarang harap ada kursus peningkatan kemahiran. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.